Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dhamina as-sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana bihi wa amila a'malan salihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asdaqal qailin, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairil hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimakallah, pada pagi ini, pagi 23 Sya'ban 1433 Hijriah, marilah sama-sama seperti lazim pertemuan kita ucapkan dulu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnia rahmat dan inayah Allah. Tuhan panjangkan usia kita sehari lagi pada hari ini untuk dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya manusia bukan sekadar dijadikan dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi mempunyai misi dan visi yang paling penting apabila dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara misi yang paling utama iaitulah disebut oleh ulama niyabatan anin nubuwah, menjadi pengganti kepada nabi-nabi yang mu'tabar fi hirasatid diniyah, untuk menjaga dan memelihara kesucian agama, mengembangkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan seluruh dunia ini berwajah dengan wajah agama dan juga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Tuhan bagi amanah kepada kita dan bagi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan amanah, di mana pada pagi ini kita sama-sama berhimpun di dalam satu majlis yang agung, iaitulah majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis yang sedikit sebanyak dapat mensucikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana apa yang kita buat pada hari ini rasa saya merupakan satu keberkatan dan mustajab daripada Allah. Apabila doa yang kita pancarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebut dulunya, iaitulah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, atau kama qala, iaitulah ya Allah ya Tuhan kami, berkatkanlah kami pada bulan Rajab. Insya-Allah Allah Ta'ala dah mengurniakan dan mustajabkan doa ini, diberi kekuatan kepada kita untuk mendapat keberkatan Allah sepanjang Rajab.
Dan kemudian berkatkanlah kami pada bulan Sya'ban. Dan Alhamdulillah, di mana Sya'ban yang telah meninggalkan kita sebanyak 23 hari ini, dan kita masih berbaki lebih kurang 7 hari bulan Sya'ban kepada kita dapat buktikan pada pagi ini kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana barakah yang kita sebut dulu maknanya ialah ziyadatul khair, ditambah kebaikan oleh Allah, dan Tuhan tambah kebaikan kepada kita, di mana pada pagi ini kita dapat duduk sekali lagi di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana bagi saya ini merupakan satu perkara yang paling penting. Artinya kita dapat menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengikut perintah dan juga mengikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada bulan Sya'ban, seperti mana serujuk di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali rahimahullah. Di dalamnya iaitulah terjumpa sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada hubung kait dengan persoalan Sya'ban, iaitulah hadis yang berbunyi warawiya an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fi au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dan diriwayatkan daripada seorang sahabat. Sahabat ini namanya ialah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Satu hari Nabi bersabda kepada para sahabat, di mana sabda Nabi kepada sahabat ini artinya bukan sekadar untuk petunjuk kepada sahabat, tetapi ibratun lil ummah, menjadi pengajaran untuk diikuti oleh semua umat manusia di atas muka bumi Allah. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, yang itulah maknanya Nabi kata iza dakhala Sya'ban, apabila telah masuklah kamu ke dalam bulan Sya'ban. Bila kita sedang berada pada bulan Sya'ban, apabila kita maknanya ditakdirkan oleh Allah untuk hidup sampai hari ini. Macam hari ini, Alhamdulillah, Allah Ta'ala takdirkan kita untuk hidup sampai hari ini. Padahal ada saudara kita yang sudah maknanya dijemput untuk kembali ke rahmatullah. Baru pagi tadi saya menerima satu berita, kalau tuan-tuan kenal Ustaz Azmi Kepiah Merah tu, dia telah dijemput oleh Allah untuk kembali ke rahmatullah. Baru pagi tadi, dan dia akan dikebumikan di Masjid Kelang Lama lepas jemaat saya lagi. Dia telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada pada bulan Sya'ban. Jadi bukan dekat masuk bulan Sya'ban, kita masuk sampai 23 hari bulan Sya'ban ini. Apa perkara yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita buat? Ada dua perkara penting yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita buat. Yang pertama, Nabi kata fatahhiru anfusakum, maka hendaklah kamu membersihkan diri kamu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud membersihkan diri ini dihuraikan pula oleh kebanyakan ulama, iaitulah ada dua maksud. Yang pertama, fatahhiru ajsadakum, maka bersihkanlah tubuh badan kamu, penampilan kamu, dan juga iaitulah maknanya bahawa hakikat, iaitulah bahawa yang boleh kita dinampakkan oleh manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ni maknanya kita doa mai dah. Tak nanti bulan Syaban tuan-tuan. Memang siapa pun tak mau bagi orang tengok tak elok. Kalau orang tak tengok tak apa. Orang tengok dia kena bagi nampak elok. Kalau saya duduk di rumah pakai baju serobah-serabeh pun tak apa. Pergi makan kenuri tak boleh. Makan kenuri tak boleh. Makan kenuri ni dia memang kena lawa sungguh-sungguh lah. Jawab dia kira kalau sebulan tu 10 kenuri, 10 baju kena tukar. Sebab satu hari mula tu orang tengok dah. Kena pakai baju lain pula dalam keadaan tadi. Tahun ini tak payah kita nak nasihat banyak dah. Yang ni memang kita doa mai sungguh-sungguh tuan-tuan. Kadang-kadang nak mai ni pun kita mandi sungguh-sungguh, tenyeh sungguh-sungguh, buang semua daki dan sebagainya dalam keadaan tadi. Lepas tu kalau nak bagi wangi pula bubur setengah botol minyak wangi punya nak bagi wanginya dalam keadaan tadi, nak bagi bersih sungguh-sungguh, itu persoalan dia. Maka yang ni tak ada masalah. Yang ni memang menjadi amalan kita di atas muka bumi Allah, dan jadi yang ni menjadi prioriti, keutamaan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasal apa disebut oleh ulama, diraikan daripada hadis Nabi ni nak kena bersih tubuh badan pada bulan Syaban. Itu persoalan dia tuan-tuan. Bukan makna bulan lain tak boleh bersih. Maknanya bulan lain kita bersih dapat pahala lebih juga, tapi Syaban lebih lagi pahala. Pasal apa? Sebab kita nak menyambut Ramadan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Ramadan itu sebahagian ulama sebut ia umpama pengantin. Kita menanti pengantin kita yang kita duk tunggu selama setahun. Maknanya dalam keadaan tadi, bila kita tunggu selama setahun, tentu dia tiba, maknanya dia nak tiba. Yang maknanya iaitulah bahawa hakikat dalam pertemuan ini tentulah persediaan yang begitu hebat kita akan sediakan. Macam kita nak ibarat, kalau macam kita nak, maknanya kalau kita pengantin, duk tunggu pengantin perempuan, tentulah maknanya hiasan dia dengan itu, ini dan sebagainya begitu hebat. Begitulah sepatutnya hebatnya kita menanti kedatangan Ramadan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah yang ni kita amal. Kita nak tengok pula iaitulah tafsiran ulama yang kedua. Satu, fatahiru anfusakum, tu makna fatahiru ajsadakum. Satu lagi ialah fatahiru qulubakum. Maka hendaklah kamu membersihkan hati kamu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni menjadi sasaran utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang ni banyak tidak dipedulikan oleh manusia. Pasal apa? Pasal hak yang ni jenis tak nampak. Bila jenis tak nampak tuan-tuan, orang apa peduli sangat. Orang duk kira hak yang jenis benda nampak. Jawab dia lagu tu dalam keadaan tadi. Pasal itu orang duk kira penampilan luar, orang tak kira penampilan dalam. Sedangkan kita pernah sebut dulu, dan hadis pun kita pernah baca dalam hadis kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinnallaha yanzuru ma fi qulubikum aw kama qala. Tuhan tak tengok rupa parah kamu, Tuhan tak pandang kepada tubuh badan dan penampilan kamu, tapi yang Tuhan tengok ialah ma fi qulubikum, apa yang ada di dalam hati kamu. Itu persoalan dia. Pasal itu kalau penampilan dia penampilan orang yang baik, tapi hati dia cukup buruk dan kotor, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang maknanya mendapat naah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi walaupun penampilan dia buruk, tapi hati dia merupakan hati yang muktabar, yang boleh diikatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang boleh menarik kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merupakan orang yang terpilih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu kalau kita nak tengok kisah yang paling utama boleh mentafsirkan hidup ayat ni, kalau kita tengok tuan-tuan, iaitulah seorang yang bernama Luqmanul Hakim, yang tuan-tuan pun kenal tu, dengar telah kalimah hikmah dia. Yang ni penterjemah hidup kepada hadis ni. Kalau kita tengok penampilan Luqman, dia merupakan seorang yang berbangsa Afrika.
Orang Mesir yang dekat dengan Sudan. Maknanya iaitulah orang yang berkulit hitam. Bila sebut orang negro, orang yang berkulit hitam, orang Afrika, kita boleh nampak lah, terbayanglah di kita, dalam kepala kita ni terbayanglah. Maknanya kira tak segak lah, nak faham lagu tu lah. Tak ada siapa nak buat menentu lah jawab dia dalam keadaan tadi. Balik-balik anak main habak, mak ni cik nak nikah ni. Orang mana? Mak tanya. Orang Kuala Lumpur kah? Orang Selangor kah? Dah orang Sudan mak. Penin mak pengsan orang tu juga dalam keadaan tadi. Bila jaga pengsan, kawan tu tanya dulu. Tanya dulu, awak mak pengsan pasal apa? Dah, aku ni seriau. Seriau apa masalah? Dia serupa kita lah juga. Boleh tu boleh ni, boleh tu boleh ni. Takkan puas seriau lagi nak jawab kat orang tu. Orang tu bila dengar, menantu orang mana? Sudan. La ilaha illallah. Tak ada orang lain kan nak buat menantu. Itu persoalan dia tuan-tuan. Maknanya penampilan Nuh memang tak segak, dan dia pun merupakan seorang kuli ataupun maknanya pekerja kebun buah-buahan begitu sahaja. Bukan taraf, kalau bahasa kita ni bukan taraf orang yang standard tinggi lah jawab dia dalam keadaan tadi, tetapi dia merupakan orang yang paling mulia. Siapa saya kata orang yang paling mulia? Iaitulah namanya masyhur di dalam Al-Quran, sehingga kata-katanya diambil oleh Allah, dimasukkan di dalam Al-Quran. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanhauna 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika 'azmil umur. Surah Luqman. Ambil nama dia pula, nama surah tuan-tuan. Tak hebat tak? Pasal itu dari segi kehebatan, biar lagu tu pun tak apa. Orang kata tak hebat tapi Tuhan kata hebat. Itu lebih hebat daripada orang kata hebat tapi Tuhan kata tak hebat. Itu persoalan dia tuan-tuan. Ayat ni menunjukkan kepentingan, iaitulah membersihkan hati di atas muka bumi Allah, kerana hati itu menjadi tempat tilik Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri, untuk membersihkan keseluruhan diri kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Habis apa hubung kait dia dengan Syaban? Hubung kait dia dengan Syaban sama, sebab dia berhubung. Syaban ini merupakan pra-Ramadan, sebab nak masuk kepada Ramadan. Dan Ramadan salah satu bulan yang boleh kita sebut sebagai Syahrul Iman, iaitulah bulan untuk menjana iman dan bulan untuk mengasah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kaitan Ramadan dengan iman kita tengok, iaitulah bagaimana dua ibadah utama pada bulan Ramadan Nabi sebut terang-terang dalam hadis dia ada kaitan dengan iman. Contoh, saya nak bawa satu hadis, iaitulah Nabi kata ibadah utama Ramadan apa dia? Puasa. Nabi kata man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan hal keadaan dirinya beriman dengan sempurna kepada Allah. Ni nak bab kata ni, maknanya puasa Ramadan tu, kalau nak kira puasa, semua orang puasa. Tanyalah siapa pun. Kalau bab puasa ni, alhamdulillah lah, ni payah nak jumpa orang tak puasa. Dah saya, dia jadi puasa dah jadi satu adat, jadi satu budaya. Kira pelik lah kalau dengar dalam kampung tu orang tak puasa, pelik. Dulu sungguh, tapi lah ni jarang lah jumpa. Maknanya iaitulah orang tak puasa. Kalau ada pun jarang-jarang lah kita nak dengar. Itu persoalan dia tuan-tuan. Tapi yang jadi masalah pada hari ini, bila dah puasa jadi satu macam, bukan lagi satu ibadat, jadi satu budaya. Semua orang pakat puasa. Semua puasa lah kah? Hak yang semayang pun puasa, hak tak semayang pun puasa. Hak yang buka aurat pun puasa, hak tak buka aurat pun puasa. Hak yang beriman kepada Allah pun puasa, hak karakian pun puasa tuan-tuan. Dalam keadaan tadi lambat lepas tanya puasa tak? Puasa. Cuba kita kata tak puasa, ada ligan kita dalam keadaan tadi, itu persoalan dia. Maknanya di sinilah garis penunjuk Nahabak kata puasa yang benar-benar diterima oleh Allah ialah
hal keadaan beriman dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana buah kepada iman tadi wahtisaban, dia tak harap lain, harap keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan puasa pasal apa-apa, tapi puasanya ialah kerana nak bagi Tuhan redha kepada dia. Apa jadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia yang lalu. Artinya dia seumpama budak yang baru lahir, tak ada dosa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu persoalannya. Maknanya iman, puasa. Okey, puasa ni bila? Siang. Okey, siang tu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu satu lagi hadis Nabi yang lebih kurang sama, iaitulah Nabi kata ibadat yang kedua yang utama pada bulan Ramadan, iaitulah man qama lailatal ramadan ghufira lahu man qama lailatal ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala. Sesiapa yang berpuasa, bukan, sesiapa yang mendirikan waktu malam pada bulan Ramadan dalam keadaan beriman, iman juga, maknanya dia bangkit diri ke waktu malam sembahyang tarawih dia dengan ibadat malam dia, iaitulah dengan apa? Iaitulah dengan keimanan, dan kemuncaknya ialah mengharap keredaan Allah. Dia juga akan diampunkan dosanya yang lalu. Artinya seumpama dia tidak berdosa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tengok di sini, intipatinya seolah-olah 24 jam sepanjang Ramadan itu dikaitkan dengan keimanan. Pasal apa? Puasa siang, siang pun iman. Lepas tu pula hak malam pun iman juga. Artinya iaitulah Ramadan tu iman. Bila kita bicara bab iman, saya nak riu balik kita pernah bicarakan dulu, saya pernah sebut kat tuan-tuan. Bila kita bicarakan iman, kita mengaji bab iman, kita tanam iman, kemudian kita berusaha untuk memperkuatkan iman. Iman tu nak letak di mana? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Iman nak letak di mana iman itu? Iaitulah awaniyal iman. Bekas bagi iman ialah apa dia? Iaitulah hati. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Pasal itu kadang kita duk cara bab iman. Kita lupa membicarakan persoalan hati. Satu. Yang keduanya, kita boleh bayang tak bagaimana iman yang begitu berharga, iman yang begitu bersih, iman yang begitu sempurna, tak nak letak, tengok letak pada hati yang cukup kotor. Tak boleh masuk, tuan-tuan. Kalau masuk pun dia keluar balik. Jawab dia lagu tu dalam keadaan tadi. Artinya bahayanya ialah iman. Kalau kita tak bicara bab hati, artinya iman kita akan lari daripada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu saya pernah sebut, cuma ingat tak ingat wallahu a'lam. Tak ngaji kemarin pun lupa. Ni tambah yang 2 bulan 3 bulan lepas, tuan-tuan payah cerita lah. Ni nak peringat balik ni. Dah ustaz tak lupa, tulis ustaz. Cuba buka balik, tak ada. Pasal apa? Buku tu hilang di mana? Tak tahu dah. Itu persoalan dia. Buat main tiap-tiap kali main mengaji buku baru, buku nota baru dalam keadaan tadi. Kalau boleh simpan tu kira kemah. Kadang-kadang ada juga, tulis ustaz, tulis. Mana dia tunjuk ustaz? Ada satu makna dia kata kat saya, tulis ustaz. Apa ustaz kata semua tulis. Buat main tengok, tak tahu kita mana susu main pula dah. Itu dia. Jadi kena jaga elok lah dalam keadaan tadi. Baik, saya nak peringat balik pasal pada tok guru saya bila dia mengajar dulu kitab Usul Tauhid karangan Tuan Husin. Kan dalam tu dia bercara, contoh mula-mula Usul Tauhid ni menarik sebab dia bukan bicara bab tauhid, dia bicara istilah-istilah tauhid dulu. Bila bercara bab iman, dia akan hurai bab iman. Islam, dia akan hurai bab Islam. Jadi dia hurai semua dalam keadaan tadi. Baik, bila satu ketika disebut oleh ulama di dalam kitab ini Tuan Husin, dia kata apa? Dia kata ilmu fardu ain itu ada 3, iaitulah fiqh, tauhid dan juga tasawuf. Dan ilmu fardu ain ini dipecahkan kepada 2 kategori. Satu, ilmu usul ilmu padu, dan kemudian ilmu furu', iaitulah ilmu cabang. Apa dia yang dikatakan ilmu usul? Ilmu usul ialah ilmu tauhid, ilmu padu kepada agama. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Maknanya ilmu padu kepada agama usuluddin. Lepas tu ilmu furu' pula apa dia? Ilmu fiqh.
Lepas tu ada seorang tanya Tok Guru, habis tasawuf nak letak tahu nak? Dah kata 3, tapi terbahagi kepada 2 saja. Yang kata usul dan juga furu'. Tasawuf nak tak mana? Tasawuf ni automatik Tok Guru kata letak sekali dengan tauhid dalam ilmu usul. Artinya automatik secara tak langsung bila kita bicara bab iman, kita kena bicara bab hati. Automatik dia lagu tu tuan-tuan. Pasal itu kalau kita duk bicara iman, tak ada tempat letak nak letak apa. Ataupun tempat letak ada tapi kotor, nak letak, nak dia tak boleh masuk, dia akan keluar balik. Ataupun ada juga jenis duk bicara tempat letak, benar kita nak letak tak ada. Dia duk kira hati, tak bicara langsung bab iman. Dia tak jaga langsung beriman. Yang ni lagi saya tuan-tuan. Pasal maknanya apa? Makna tak ada benar nak letak. Walaupun tempat letak tu elok, tapi nak letak tak ada. Jadi persoalannya ialah kami dia punya relevan ataupun connection dia. Iaitu Sya'ban, hati. Manakala Ramadan kita bicara bab iman. Sebab itu maknanya kena bersihkan hati. Sebab iman kita nak letak pada hati kita tuan-tuan. Iman tu, akidah tu kita nak letak pada hati kita. Pasal itu kalau kita tak bersihkan hati betul-betul dengan sifat ujub dia, sifat sum'ah dia, sifat apa lagi lah yang banyak sifat nazmumah yang kita duk ngaji tu. Kalau kita ngaji tasawuf dia sebut semua lah. Yang kita kata 10 sifat nazmumah tu, dengan hasad dia, dengan dengki dia, semua tu ada tuan-tuan. Iman tu automatik akan lari. Tak mana kata automatik akan lari. Baik, kita duk bincang bab mentauhidkan Allah. Kita pun pegang sifat, iaitulah pada tuan-tuan, maknanya wahdaniyat. Tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebab Tuhan tu asa. Bila kita kata Tuhan tu asa tuan-tuan, maknanya dalam keadaan tadi, maka kita menafikan konsep berbilang-bilang bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang tunggal, yang mempunyai keunggulan, yang mempunyai keagungan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata kita tak buang sifat takabur yang ada pada diri kita. Takabur ni rasa besar. Orang lain semua kira tak pakai, aku seorang yang kemas. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Dia rasa diri dia cukup besar, diri dia cukup hebat. Artinya secara tak langsung hak dia mengaji bab iman tadi ni, bab tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maknanya dia telah menanam 2 sifat. Artinya sifat Tuhan dia buh kat dia. Sifat apa dia? Kibria. Sampai Tuhan kata kibria ridai. Yang kata kibria, yang kata takabur tu selendang aku. Aku seorang yang boleh pakai, orang yang tak boleh. Itu simbolik daripada Allah. Maknanya aku seorang yang boleh ada. Pasal apa Tuhan boleh ada? Layaklah bagi Tuhan sebab dia bersifat dengan sifat kamalan. Kita ni bersifat dengan sifat dha'ufah, lemah, yang tak terhingga banyaknya. Mana layak untuk ada sifat takabur. Tapi kita tanam juga, lama-lama dia boleh kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia tuan-tuan. Pasal itu Nabi tekankan, maknanya pada bulan Sya'ban ini banyak bersihkan hati kita daripada sebarang kekotoran. Bagaimana nak bersih hati? Banyak jalanlah nak bersih hati ni tuan-tuan. Macam cerita tak sah, kita dengar orang mati, kalau boleh sebab itu dia suruh ziarah orang mati. Kalau boleh bayangkan penderitaan orang mati. Kalau boleh bayangkan bagaimana iaitulah kesudahan yang akan dihadapi oleh orang mati. Kita tengok balik dekat kita. Kita tengok macam Ustaz Azmi tak sah, bukan tua mana baru 40-an, 50, mungkin saya tak rasa mungkin 50-an tak sampai kot, tapi 50-an lebih sikit dalam keadaan tadi. Maknanya aku pun 50 juga. Tentu dia dulu aku tak apa hari namanya aku. Bila fikir lagu tu bersih hati. Kena fikir banyak bab kematian. Dan satu lagi, macam kita duduk pada pagi ni dalam majlis ilmu Allah, sedikit sebanyak ia boleh mengikis segala persoalan yang disebut sebagai aib ataupun maknanya kelemahan yang wujud dalam hati kita, untuk sama-sama kita mendapat keredaan dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Menggilap hati ni bukan satu kerja yang mudah.
Membersihkan hati ni bukan satu kerja yang mudah. Pasal itu kalau kita tengok Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitab dia, Arba'in fi Usuluddin, lepas tu apa lagi? Maknanya Minhajul Abidin, lepas tu Ihya Ulumuddin. Kita boleh tengok semua hadis sebut dalam perkara ini. Kalau nak tengok, nak menggilap hati ni bukan satu kerja yang senang, bukan satu kerja yang mudah. Ia kena lalui riyadhah dan mujahadah yang begitu hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam Tok Wali, bagaimana mereka nak sampai derajat mereka tu, bukan senang. Nak bersih hati ni bukan senang, tuan-tuan. Tambah kalau kita tengok sampai peringkat nak kena ajar untuk bersih hati, macam berlaku kepada Ibrahim Adham. Siapa dia Ibrahim Adham? Seorang Tok Wali yang begitu hebat. Dia bermula dengan riwayat dia ialah dia seorang raja yang begitu hebat, tuan-tuan. Raja yang begitu hebat yang memerintah wilayah Balakh. Wilayah Balakh pada hari ini kalau kita kata ialah wilayah yang sebahagian daripada Iran, kemudian Afghanistan dan masuk sikit Uzbekistan. Ini wilayah Balakh, mana wilayah yang cukup luas. Dia memerintah jadi raja. Kalau ikut kaedah, dia nak apa lagi, tuan-tuan? Dah jadi raja dah. Patutnya raja ni kalau kita kata hebatlah, nak makan apa semua ada, semua orang sedia. Dia boleh perintah orang, dia boleh buat lagu, dia boleh buat. Tak nak apa lagi. Kemuncak dah sampai ke kehidupan dia. Tapi dia ada satu ketika dia kata, aku tak dapat. Apa dia aku tak dapat? Aku tak dapat sakinah, ketenangan jiwa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu aku tak dapat. Yang tu aku tak ada. Pasal itu bila dapat lagu tu, dia rasa jawatan dia sebagai raja ni pun belum lagi sampai satu keadaan yang begitu hebat. Pasal itu dia nak cari ketenangan jiwa, tuan-tuan. Dia cari-cari itulah. Kadang-kala maknanya dia tak dapat. Pasal apa? Dia belum dapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal hati belum bersih kepada Allah. Lalu bagaimana dia menempuh riyadhah dan mujahadah yang begitu hebat? Banyak caralah, tuan-tuan. Saya pernah cerita mungkin kat tuan-tuan kisah bagaimana Tuhan nak buka hidayah kat dia banyak. Antaranya satu ketika dia keluar berburu. Dia keluar berburu, tuan-tuan. Bila main hujan, terpisah dia dengan semua orang batu, orang bawa dia. Tinggal dia seorang-seorang ya. Satu-satu dia masuk di satu binaan yang lama, ataupun bangunan lama lah kita kata. Dia masuk dan tutup teduh daripada hujan. Tentu bersandar. Lekang dia punya dinding yang binaan tadi. Bila lekang dinding binaan, tengok 3 tempayan mah ada, tuan-tuan. Harta yang lama-lama orang dulu punya cerita. Hak yang harta yang benda yang cukup mahal. Bila fikir lagu tu, dia kata timbul di hati dia, aku nak buat balik 3 tempayan mah ni, anugerah Allah. Tak ada siapa jumpa, aku jumpa. Tapi bila nak dia nak kalau boleh 3 tempayan. Tu dah sifat manusia. Patutnya satu tu pun hang melena dah. Lagi pun hang raja dah nak buat apa 1, 2 biar pi kat dia dah. Dah nak pula nak 3. Nak bawa apa dah. Dia seorang-seorang. Lama-lama dia keluar pergi cari siapa-siapa kot boleh tolong dia. Lepas tu dia boleh bagilah upah kat kawan tu dan sebagainya. Tengok ada satu orang duk belah kambing. Seorang duk belah kambing ni dia pergi habaq kat kawan tu dan sebagainya. Dia kata, jom aku jumpa emas ketiga tempayan. Lah ni jom tolong aku angkut, aku bagi kat hang 1. Kat aku 2. Tu dia. Nak lebih juga kat dia, tuan-tuan. Hang 1 aku 2. Hang tolong aku dan sebagainya dalam keadaan tadi. Apa reaksi gembala kambing? Dia nak seronok pun tak. Dia buat muka biasa ya, tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya hang cerita tu aku tahu lama dah. Bukan takat aku tahu, telah dicerita oleh Tok Wan dan Tok Nek aku lagi. Dah tahu dah di situ ada emas di situ dan sebagainya. Dan dinding hak sandak hak yang reban dari aku yang pergi sandak. Pasal apa? Pasal nak sorok, nak tunduk, tak mau bagi siapa tahu dan sebagainya supaya jangan difitnah kepada manusia yang lain dan sebagainya. Jadi Adam kata tadi, sebenarnya aku tak mau dah 3 dah tak usah nak hang ambil, aku tak mau 3 tu. Pasal apa? Aku sudah bahagia dengan kehidupanku. Ini satu pengajaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia nampak hak kawan jadi ni, maknanya kalau nak kira dia ni utuh hati dia kat mana. Maknanya dah raja dah, nak lagi. Hak 3, hak kawan hak gemalak kami pakai pocong pang camping. Dia tidak berhajat kepada persoalan tadi dan sebagainya.
Tu yang dapat satu idea, dia ulun buat ibadat di istana dia. Kira panggil orang main buat sembahyang jamaah di istana dia, panggil main mengajak dan sebagainya dalam keadaan tadi dia pun bangkit tengah malam buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak dapat sakinah lagi. Tuan nak tunjuk satu lagi. Tuan nak tunjuk satu lagi tuan-tuan, pasal dia tak lekang juga daripada istana dan juga kebesaran dia. Maka kemudiannya satu ketika tengah duduk beribadat waktu malam dalam istana, dia dengar orang duduk jalan atas bumbung istana. Dia kata, "Hai, siapa duk mencuri ke? Kawan ke?" Seorang tu kata, "Dah, bukan kawan. Aku ni seorang gembala kambing. Aku mencari kambing aku hilang. Kok dia sesat atas bumbung istana." Itu persoalannya. Kata Ibrahim Adham, hang ni kira pemohong tu lah. Pasal apa? Ada ke orang yang kambing hilang? Kambing boleh khambat bumbung istana aku. Lepas tu ada tak pernah, tak logik langsung. Dia kata, seorang tadi kata balik, dia kata serupa hang juga. Pasal apa? Hang nak cari Tuhan dalam kemewahan, tak akan jumpa sampai bila-bila dia atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Rupanya itu merupakan malaikat yang nak menyedarkan dia di atas muka bumi Allah. Dia tinggal kerajaan. Tu yang mujahadah cukup banyak. Dan mujahadah dia kena lebih hebat daripada orang lain. Pasal apa? Sebab dia bermula dengan raja. Bila raja ni nak asuh sifat, bukan dia senang lah tuan-tuan. Nak buat apa orang buat. Nak pakai kasut, orang tolong bubuh kasut. Lepas tu nak jalan, orang tolong payung. Bukan senang lah nak buang sifat sak tu tuan-tuan dalam keadaan tadi. Pasal itu kalau raja boleh buat, kita kata maknanya dia boleh berdikari dan boleh tunjuk walaupun tak banyak sikit pun, maknanya itu sudah hebat. Macam Sultan Kelantan, kita tengok dalam keadaan tadi bagaimana peribadi dia, kira ikut kaedahnya, tengok dia dengan pakai jubah besar dia, dengan kasut kerok dia, tuan-tuan tengok kasut dia, tengok serupa kasut aku ya. Dalam keadaan tadi mungkin kerok dia 300, kerok kita tu mungkin 10 ringgit. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Tapi sama dulu. Dia tak gaduh orang sarung kasut, tak gaduh orang apa. Walaupun mungkin tak banyak, tapi sekurang-kurangnya dia boleh, orang kata apa, menurunkan sikit pun itu sudah satu mujahadah yang paling besar. Bukan senang nak turun ni. Nak turun darjah. Kita ni pasal bukan raja. Kita bukan sultan. Kita duduk biasa dengan lagu pangkat kita. Cuba kalau kita raja, tuan-tuan. Nak berturun bukan dia senang. Pasal itulah Allah Ta'ala bagi mujahadah kat dia cukup sakan. Dia kena bermujahadah tinggi. Dia kena tempuh riadah yang begitu hebat untuk menjadikan diri dia seorang yang hebat di atas muka bumi Allah. Apa dia jadi? Dia lari daripada istana, dia jadi kuli kebun, dia jadi suruh orang, dia jadi orang kata apa, kalau bahasa kita ni maknanya hamba, ataupun kita kata orang nak suruh buat apa, buatlah. Sampai satu peringkat dia betul-betul dia panggil ihanatun nafsiyah dan menghinakan diri. Ibarat pakaian dia compang-camping dan sebagainya, sampai satu peringkat maknanya orang yang tak terurus macam orang nampak macam orang gila. Tu cerita dari riwayat bagaimana dia sampai cukup darjah yang cukup tinggi. Mula-mula sekali dia dibukakan pintu kewalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari dia naik beribadat di masjid. Kebetulan masjid tu ada tangga yang tinggi. Ada tangga yang tinggi, tuan-tuan, dia naik beribadat di atas masjid tu. Sambil lepas habis semayang apa semua, duduklah berteleku dan sebagainya. Orang kata apa, duduk berzikir, duduk apa dan sebagainya. Dan tu firashul masjid, atau bahasa kita dia panggil Tok Siah ataupun Tok Noja. Tok Noja main tengok orang gila duduk dalam masjid, tuan-tuan, dengan pakaian compang-camping apa semua dalam keadaan tadi. Dia ambil cempung kawan tu, dia lempak kot tangga tu orang bawah. Dia kata orang gila masuk sikit dengan kotok, dengan apa-apa semua. Kawan baru basuh. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Masa jatuh tu, sampai berdarah kepala, turun sampai tangga yang paling bawah. Darah kepala. Lepas tu, dia menangis sungguh-sungguh kepada Allah. Dia teriak. Lepas tu ada seorang yang dia juga Tok Wali. Dia kata, "Hai Ibrahim, mana boleh Tok Wali teriak bila mendapat kesakitan dan kesusahan, kerana dia bertawakal kepada Allah." Apa kata Ibrahim Adham? Dia kata, "Aku teriak sungguh-sungguh ni bukan pasal sakit ni, bukan pasal Tok Siap jempung lempak dah.
Pasal aku berterima kasih pula kat Tok Siak pasal jemput dia lempang. Pasal Tok Siak tadi telah, orang kata apa? Orang panggil apa? Dia panggil, maknanya dia lakukan penyudah untuk menundukkan ego dan takaburku di atas muka bumi Allah. Dia melakukan penyudah. Mana aku duk buat, duk khidmat apa semua ni. Yang ni kira orang kata apa? Tak sampai penyudah lagi untuk tundukkan takabur. Kira contohnya, buat kok no, buat kok ni, tinggal 5 duit yang lagi. Contohnya lagu tu, tinggal sikit yang lagi. Tinggal sikit lagi. Nak bagi buang semua takabur, tinggal sikit lagi. Macam mana nak buat? Kata Tok Siak tu bagi orang kata apa, buah lah untuk habis semua takabur. Pasal dia lempang cempung keluar masjid ni. Kira habis kereta tu paling enak lah jawabnya. Nak kata apa lagi tuan-tuan? Orang boleh lempang cempung kita keluar masjid, keluar masjid, lempang keluar masjid. Itu kira paling enak. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi macam orang ambil binatang lempang. Macam tu dia lempang. Itu Tok Siak aku berterima kasih pula kat dia. Habis teriak pasal apa? Dia kata aku teriak ni pasal anak tangga ni ada 6 anak tangga. Kalau boleh aku mau 15 anak tangga. Sebab jatuh sekali satu anak tangga, berdarah kepala. Aku rasa kenikmatan yang cukup hebat daripada Allah. Jatuh nombor 2 lagi hebat. Jatuh nombor 3 lagi hebat. Tak habis nak kat 6. Rasa tapi rasa nikmat tu dekat 6 tu ya. Tu aku kalau boleh aku teriak ni pasal apa? Aku rasa macam kalau boleh biar 12 anak tangga. Biar 20 anak tangga tak apa. Tu dia mujahadah untuk membersihkan hati. Kalau kita belajar daripada kisah orang yang hebat-hebat, kita ni banyak mana tuan-tuan, wallahu a'lam lah. Masing-masing kita jawab sendirilah. Tapi kita janganlah kita rasa benda yang kita kata membersihkan hati ni, maknanya kita tak buat langsung. Alhamdulillah, kurang-kurang pada pagi ni kita ada kekuatan untuk membersihkan hati, dapat kita duduk di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah persediaan kita untuk menghadapi Ramadan yang muktabar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ini yang kedua yang paling utama yang kita kena lakukan pada bulan Syaban, iaitulah Nabi kata wa ahsinu niyatakum fih, dan perbaikilah niat kamu padanya pada bulan Syaban. Kita perbetul niat balik pada bulan Syaban, nak masuk Ramadan ni betul niat sungguh-sungguh. Kita perelokkan niat, kerana kita pun sedang mengaji bab hadis tentang niat. Niat tu penting, kerana niat tu dia boleh menjadikan perkara yang besar kita lakukan jadi kecil, perkara yang kecil kita lakukan jadi besar. Macam contoh kita sedekah, kita bagi sekupang ya dalam keadaan tadi, tapi kita ikhlas sungguh-sungguh, niat kita takat ni aku boleh bantu, yang ni aku bagi. Maknanya sekupang tadi menjadikan sedekah kita begitu besar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita buat benda yang besar, contohnya iaitulah kita sembahyang, kita buat ibadat, tapi niat kita tak betul, sembahyang kita itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mengaji Allah lah. Betul itu betul niat bagi mengaji ni bagi elok. Saya kadang-kadang bila Tok Guru, saya ingat tu saya mengaji satu tempat tuan-tuan. Tok Guru ni antara satu trademark lah. Tahu trademark Tok Guru? Trademark ni maknanya kira bila kita sebut yang tu, orang nampak lah ni Tok Guru ni lah. Dia macam-macam Tok Guru, trademark Tok Guru ni. Kadang-kadang anak murid duk ejek pula tuan-tuan. Bukan ejek, maknanya kira bukan ejek kerana meluat kat Tok Guru, kerana kita seronok gaya dia tu. Macam-macam lah. Ada seorang Tok Guru dia jenis tak tahu dia ulang berapa kali, tak tahu lah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi ambil kat dia lain tu. Itu dah passion dia dalam keadaan tadi. Ada seorang Tok Guru saya mengaji. Satu orang Tok Guru saya mengaji. Dia tiap kali mula kuliah, bila kuliah pun, wahai anak muridku sekalian, perbetul niat masing-masing. Perbetul niat masing-masing. Baik kita panggil Tok Guru niat lah kat dia dalam keadaan tadi, sebab mula perbetul niat. Jadi bukan kita meluat kat dia lah, tapi dah passion dia lagu tu nak buat macam mana. Ni bukan passion musim bunga musim luruh, dah passion dia lagu tu nak buat macam mana. Dah automatik dia lagu tu dah. Tak apa lah. Dan bagus juga dia pesan tu. Pasal apa? Pasal bukan senang. Niat ni kena duk berbaharu semasa. Baik tu kita nak masuk Ramadan ni, niat kena pasang elok. Bab mengaji pun serupa, niat pasang elok.
Mengaji ni dia macam Imam Ghazali kata tak boleh lari daripada 3 niat. 3 niat ni saja. Niat lain jangan bagi masuk. Apa dia? Iaitulah niat yang pertama, iaitulah untuk mendapat keredaan Tuhan. Yang tu niat pertama. Bagi Tuhan redha. Ada lain. Itu satu. Yang kedua, menghilangkan kejahilan diri. Pasal jahil ni Tuhan meluat. Jadi kita pun nak bagi hilang kejahilan. Jangan bagi kita, kalau boleh tak mau bagi orang jahil. Kita meluat orang panggil kita jahil, tak mau. Kita tak mau dibangsakan jahil. Biar kita dibangsakan alim, orang yang berilmu. Walaupun tak banyak, kurang-kurangnya kita ada pangkat orang yang berilmu. Kurang-kurang kita buat kerja pasal apa? Pasal mana kait dengan redha Tuhan. Maknanya Tuhan itu akan siapa? Orang yang berilmu. Tuhan meluat dah orang yang jahil. Sebab tu yang ketiga, niat untuk beramal dengan ilmu yang kita dapat. Walaupun tak boleh beramal banyak mana pun. Kadang duk dengar semayang tengah malam, tak mungkin sampai gelar pun. Tak boleh beramal pun. Tak boleh beramal pun. No? Tak apa, orang azam ada. Niat ada. Dia bukan nanti maknanya kekuatan utama. Mungkin kita tak boleh bangkit lagi, tapi azam tu ada. Makna mungkin dengan sebab niat kita tu Allah Ta'ala akan beri kekuatan kepada kita. 3 niat ya, jangan berjalan niat lain. Boleh dah kawan pi, kita kena pi juga lah. No, pasal pergi makan kenduri pun sekali dengan dia, pergi pasal malam pun sekali dengan dia. Dia pergi mengaji kena pi jugalah. Habis, tak usah. Buang yang tu, buang. No, itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Ataupun pi lah pagi ni nak buat apa. No, tinggal 2 orang dengan Pak Ngah dia. Pak Ngah pi, Mak Ngah pi jugalah. Buang. Bukan pasal itu. 3 tu ya. Tak ada sebab lain dalam keadaan tadi. Oi, kena pi Sekali orang tak makan kenduri rumah kita, habis semua kenduri, habis semua orang makan kenduri semua habis tu. Hari orang tak makan kenduri rumah kita. Buang. Tak ada bagi dah. Yang ni semua ni akan merosakkan amalan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. 3 niat tu dia. Nak dapat keredaan Tuhan, tak mau bagi jahil, lepas tu nak boleh beramal dengan apa yang kita dapat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia. Pasal ada juga yang sebut kat saya, "Woi, seronok pi tang tu." Tak tahulah niat dia guna, wallahu alam. Niat dah hati mana kita tahu. Tapi dia sebut, Pak Ngah seronok semua pergi tengok ustaz tu mengajar. Ramai tempat dia. Lepas tu orang menega pun banyak. La ilaha illallah. Pasal itu dia pergi mengaji, pasal banyak orang menega. Kalau lagu tu tak payah pergi mengaji kat ustaz tu lah. Baik pergi mengaji di Tesco, lagi banyak orang menega. Macam-macam benar lagi duk ada dalam keadaan tadi tu. Macam tu ada juga sebut, panjang seronok ustaz tu pergi mengaji kat dia no. Gelak dia kira pandai buat lawak la ilaha illallah. Mengaji pasal nak gelak. Kalau mengaji pasal nak gelak, apa tak usah mengaji kat ustaz tu. Pergi mengaji kat siapa tuan-tuan? Pergi mengaji dekat Apek Senario. Dia gelak daripada mula sampai habis. No? Maknanya tu kata niat. Tak tahulah, kita tak tahulah niat dia lagu mana. Tapi bila selalunya maknanya itu yang tercetus. Pasal apa? Pasal maknanya dia tengok kat kita. Pasal apa? Kita boleh kenal. Contoh orang balik main cerita apa. Contoh pergi Mekah apa. Dia balik main cerita, weh seronok pergi Mekah baru ni. Tu dia roti Arab sak dalam. Kita tahu dia ni suka makan. Kita tahu dah niat dia tu kadang banyak kait dengan makan. Allah, roti Arab sak dalam tak. Dia tahu main kambing lagi. Setengah ekor tu dia tak depan kita. Kena muak lagu tu. Weh seronok. Tapi memang tak kita tahu dah lagu mana kaedah dia. Tapi kalau orang tu main cerita, seronok lah ustaz, nampak Kaabah, rasa seronok tu yang rasa nak bangkit semayang pula kita. Yang cok lagi, pergi ziarah macam Nabi. Tu Arab jahat. Yang ni lagi masalah. Yang ni tawaf, yang ni kira ni. Tak usah duk kira lah benar. Nampak dia dari segi kaedah tu. Tu yang kadang memang niat dalam hati, tapi dari segi apa yang disembangkan menunjukkan yang itulah wajah hati, walaupun tak semestinya, tapi itulah wajah dia tuan-tuan dalam keadaan tadi untuk mendapat rahmat daripada Allah. Itu persoalan dia tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW tekankan kita sungguh-sungguh, iaitulah perbaiki niat, terutamanya bila kita masuk dalam Syaban. Jadi untuk itu wallahu a'lam, sebagai mukadimah kita sambung balik, iaitulah hadis kita daripada kitab Riyadhus Shalihin 17
juga masih tajuk yang sama, iaitulah tajuk besar kita membicarakan tentang persoalan niat. Hadis yang ke-11 kalau tak salah saya. Yang itu kita tunggu surat 12 kitab saya ni, iaitulah hadis yang ke-11 kita nak sambung. Hadis yang ke-10 kita dah baca dulu, juga membicarakan tajuk niat dan ikhlas dalam niat. Jadi kita nak tengok pula, iaitulah muka surat 12 hadis yang ke-11. Mudah-mudahan kita mendapat keridaan daripada Allah. Baik, kita sambung. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajatan. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُو خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتْ صَلَاةُ هِيَ تَحْبِسُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه أو كما قال متفق عليه. Perkenaan Muslim. Baik, hadis ni hadis yang penting yang menceritakan tentang persoalan niat, yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdul Rahman bin Sakhrin. Iaitulah